ini. Ini ya lama nak benda dek. Boleh buka kamera. Ya. So, yang ni aku kamu ya. Sini aku kak. Kamu ya. Bisa. Ama. Ria. Buka kamera. Apa? Tak nak ni. Okay. Hari ni kita bertiga. Kita share dua screen. Lagi tu. Ini. Sudah bersedia untuk belajar? Dah. Dah. Jadi saya termasuk grup Mandarin. Nice. Hai Sarah. Termasuk grup Mandarin ke? Okey. Sekejap ah. Okey. Selamat datang ke Hope KPM. Sekejap, dia dapat pukul berapa tu Sarah? Apa? Dia tamat tadi pukul berapa? Maya yang baru tekan roomnya ke? Ke Maya press no sheet? Maya operation worship. Aku tadi dalam badan ni. Bukannya ya lo tertepuk ke table dalam bilik Mandarin ni. Akhirnya sumpah. Sebab aku tadi mendak Ria no Mia aja. Yang alright. Kita ada 37 minit. Now kita do application. Okay. Muka Mia dah ready? Ria, Sarah? Let's go. Okay. Cikgu sebenarnya lepas mengajar kamu nanti cikgu kena pergi kerja. So, agak rasa. Okay. Mari kita mengimbas kembali apa yang berlaku sepanjang bulan lepas dengan bulan ni. So, kalau untuk peringatan kamu lah, sekarang kita belajar di pelajaran nombor 8 iaitu berendam di dalam hadiratnya. Iaitu berendam di dalam hadirat Tuhan. Dalam English, soaking in God's presence. Okay. Masih ingat ke? Kita ada anak kecil ikut kita. Pius. Ya. Pius. Suara kau. Silent. Ya. Okay. Okay, di mana tadi? Okay. Topik nombor 8. Siapa ingat topik nombor 8.1? 8.1, cikgu ada mengajarkan tentang apa itu soaking. Okay. Apa itu berendam. Okay. Bagaimana, apakah berendam tu, ingat ke kalau masa tu ada Cikgu Pauline memberi gambaran tentang satu span yang bila kita tiada hadirat Tuhan, kita kering. Lepas tu bila disimbah dengan air, diberikan hadirat Tuhan, span tu hidup kembali. Okay. Okay, itu adalah mengenai pelajaran 8.1. Lepas tu 8.2. Jadi 82 cikgu yang ajar kepentingan berendam. Okay. Masa tu saya rasa cikgu dengan Mia je minggu tu. Mula-mula cikgu ingatkan tak ada orang. Lepas tu tak apalah, cikgu record je lah. Tapi lepas tu Mia datang. So saya nak sure kalau Mia masih ingat nombor 8.2. Mia ingat ke masa ni? Ya ke? Macam tak pasti. Okay, kepentingan berendam iaitu kita meluangkan masa soaking dengan hadirat Tuhan di mana kita boleh diperbaharui. Okay, kita dapat mengetahui apa isi Tuhan apabila kita meluangkan masa untuk berendam dengan Tuhan. Okay, dan 8.3. 8.3 ni adalah yang terbaru iaitu minggu lepas. Minggu lepas kan. Minggu lepas kita cuti kan.
Okay. Di mana Cikgu Angela ada menceritakan mengenai Samuel yang mendengar suara Tuhan. Okay. Kenapa ianya dalam topik 8? Kerana berendam ni sangat berkait rapat dengan mendengar suara Tuhan. Okay. Kita mahu mendengar apa yang Tuhan Bapa katakan. Okay. Jadi dalam 8.3 kita sudah melihat contoh di dalam Alkitab bagaimana Samuel dia dapat mendengar suara Tuhan. Okay. Dan hari ini kita akan belajar mengenai domba tahu suara gembala. Okay. Ianya lebih kurang sama seperti minggu lepas juga. Tetapi minggu lepas kita belajar daripada dalam Alkitab. Okay. Dan 8.4 ni lebih kepada kita sendiri sebagai anak-anak Tuhan. Okay. Bagaimana kita mengetahui suara gembala. Okay. Hari ini kita akan belajar daripada firman Tuhan Yohanes 10 ayat 27. Okay. 8.4 domba tahu suara gembala. Okay. Okay, ini adalah objektif kita hari ini. Okay, cikgu akan menerangkan bagaimana domba tu mendengar suara gembala. Dan nombor 2, okay, daripada konsep domba ni, bagaimana pula Yesus sebagai gembala dan kita adalah dombanya. Okay, kita dapat mendengar suara Tuhan dan bagaimana kita mengetahui ianya adalah suara Tuhan. Okay. Okay. Ini adalah firman tadi. Boleh cikgu dapatkan seorang untuk membaca firman ini? Volunteer? Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikutku. Yohanes 10:27. Okay, thank you Sarah. Okay, semua kamu tahu tak domba itu apa? Okay, domba itu adalah ini. Kambing, diri. Okay. Tapi kenapa Yesus kata, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Okay. Okay, gembala adalah, ini adalah gambar gembala. Okay. Ini adalah gambar gembala. Okay. Gembala selalunya dia akan memikul satu tongkat. Okay. Tongkat ni untuk dia membawa, mengiring domba-domba ni. Okay. Okay. Tugas seorang gembala, dia akan menjaga domba dia. Okay. Domba ni, kenapa dia perlu dijaga? Kerana ianya boleh sesat tau kalau berada di satu tempat yang berbeza ataupun satu tempat yang jauh. Dia akan mana ni? Macam tu lah, dia tak pandai kembali ke tempat dia kalau tidak dibawa oleh gembala. Okay. Sebab tu gembala ni adalah satu pekerjaan sebenarnya. Kalau sekarang kita boleh nampak orang yang jaga gembala ni selalunya. Kita di sini macam tiada lah sebab jarang ada kambing biri-biri. Atau sekarang orang yang jaga kambing biasa pun kita boleh panggil sebagai gembala jugalah. Sebab dia menjaga kambing. Tapi khas untuk kambing masa tu di tempat Yesus pada zaman tu adalah lebih kepada kambing domba ni, kambing biri-biri kerana tempat tu macam bergua macam tu ataupun bergunung. So memang kambing biri-biri ni dia tinggal di kawasan macam itu. So kebanyakan mereka pada masa tu, pada zaman Yesus, mereka bekerja sebagai domba. Okay. Dan sebab itu Tuhan Yesus mengatakan, memberikan perumpamaan seperti itulah, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Okay. Tapi kamu tak rasa pelik ke? Macam mana domba ni dia boleh tahu suara gembala dia? Jom kita tengok video ini. Okay. Video ini cikgu ambil dari YouTube. Sebenarnya cikgu nak bagi video yang satu lagi, tapi bila nampak video ni macam sangat ketara. Domba ni
bila gembala tu datang, gembala yang betul datang, dia tahu itu adalah suara gembala dia dan dia respon dan dia pun pergi ke arah gembala dia. Okay. Cuba kamu tengok video ni. Okay. Kamu faham tak video tadi? Faham kan? Sarah faham tak? Ria? 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 Ria ada tu? Nia, kamu faham tak video tadi Nia? Apa yang kamu faham? Sarah, apa yang kamu faham Sarah? Masa apa tu yang gembala yang betul tu panggil mereka, mereka datang. Masa gembala yang betul tu, dia panggil domba dia, mereka datang. Okay. Tapi bila orang lain panggil kan, dia orang tak datang. Tak ada. Sebenarnya, dia panggil pun bukannya macam dia panggil nama semua tak kan. Yalah, gembala, domba mana ada nama. Okay, tapi dia je macam tu lah. Macam suara yang biasa dia panggil mereka. Sebab tu, bila domba yang, gembala yang betul datang, domba pun datang. Okay, dia dapat mengecam suara gembala. Okay, jadi hari ni sangat simple. Okay, kenapa domba dia dapat mendengar dan mengecam suara gembala? Okay, nombor satu, sebenarnya domba dan gembala mereka banyak meluangkan masa bersama. Okay, banyak masa bersama dengan gembala. Okay. Sebenarnya dari pagi sampai ke malam memang gembala ni yang akan jaga mereka, akan bawa dia pergi ke gunung, ganang, lepas tu makan. Bagi mereka main-main sana lah, lepas tu makan semua. So memang kebanyakan masa dia akan bersama dengan gembala dia. Jadi apabila kita selalu bersama dengan seseorang ataupun kamu sekarang bersama dengan keluarga kamu, mak kamu panggil, kamu tahu itu adalah mak kamu kan? Ataupun bapak kamu panggil, Mia pada sekarang Matthews panggil pun, dia tak perlu tengok, dia dah tahu, oh ini adalah adik saya. Begitu juga dengan domba. Mereka tahu, oh ini adalah tuan saya. Mungkin dia nak saya balik. So mereka datang tadi, yang dalam video tadi. Mereka tahu, tapi orang lain bila panggil, dia orang macam, itu ni tak kenal, saya nak buat apa-apa. Macam tu. Mereka
bersama dengan gembala setiap hari dan tahu siapa dia. Okay. Dan yang ketiga, gembala dia. Okay. Yang tugas gembala ni sebenarnya dia bukan setakat bawa mereka pergi satu tempat ataupun tengok mereka, tapi dia juga melindungi mereka. Okay. Dia melindungi mereka daripada apa? Daripada ancaman bahaya, iaitu daripada haiwan-haiwan lain. Okay. Kamu tahu tak, domba ni adalah favorite, adalah makanan binatang lain tau. Serigala, harimau, okay. Dan mereka juga selalu sesat. Pergi sana sini, lepas tu tak tahu balik. Okay. Jadi gembala ni yang akan menjaga mereka. Dia panggil, mari sini, mari sini. Lepas tu mereka akan ikut. Okay. Jadi mereka tidak tersesat. Ini yang kelima, dia menuntun mereka ke makanan dan air. Ya. Okay, ini adalah tugas-tugas gembala lah. Jadi sebagai return, sebagai nombor satu, nombor dua, dia melindungi mereka, nombor tiga, menjaga mereka agar tidak tersesat, menuntun mereka ke makanan dan air. Okay. Jadi domba ni dia sudah ada satu kepercayaan kepada gembalanya dan dia tidak akan lari daripada gembala dia. Dia selalu akan, dia akan datang, lepas tu dia akan ikut gembala dia. Domba ni dia, ciri-ciri dia macam tu. Okay. Kenapa dia macam tu? Sebab kamu tengok betapa baiknya gembala mereka. Ya? Jadi domba-domba ni, dia pun dapat mengenal suara gembalanya ketika dia berbicara dengan mereka. Okay. Ya, ini adalah bagaimana, kenapa seekor domba dapat mendengar dan mengecam suara gembalanya. Okay. Ini penting tau. Nanti dia ada kena-mengena dengan Tuhan Yesus. Okay. Jadi, apabila cikgu katakan apalah ni kaitan dengan Tuhan Yesus kita semua. Okay. Sebenarnya Tuhan Yesus juga dikatakan sebagai seorang gembala yang baik. Okay. Bagaimanakah Yesus sebagai gembala kita? Okay. Di dalam Alkitab juga mengatakan Tuhan Yesus adalah seorang gembala yang baik. Okay. Bagaimana Tuhan Yesus menjadi gembala kita? Kamu rasa bagaimana? Okay. Adakah bila kita tengok slide tadi kan? Okay. Adakah Tuhan Yesus menjaga kita? Ada kan? Okay. Jadi poin pertama untuk yang ini tadi, okay. Tuhan Yesus sebagai gembala kita, dia selalu menyertai kita. Okay. Kita mesti percaya bahawa Tuhan memang selalu menyertai kita. Walaupun kita tidak dapat melihat dia, tapi kita dapat merasai hadirat Tuhan. Okay. Yang kedua, dia menyayangi kita. Bagaimana kita tahu Tuhan Yesus menyayangi kita? Ini sangat obvious. Saya katakan dia sudah mati di kayu salib untuk dosa kita, untuk menyelamatkan kita. Okay, kalau itu bukan menyayangi, saya tak tahulah apa yang dikatakan Tuhan. Dia sanggup berkorban nyawa untuk kita. Okay. Yang ketiga, Tuhan Yesus baik dengan kita. Pernahkah Tuhan jahat dengan kita? Tak pernah kan? Okay. Yang keempat, Tuhan Yesus menjaga kita. Okay. Ini adalah bagaimana Yesus, dia seorang gembala yang baik. Okay. Sebab itu dalam firman dia yang tadi dikatakan, mana firman dia tadi? Firman, okay. Domba-dombaku mengenal suaraku dan aku mengenal mereka. Okay. Dan mereka mengikut aku. Okay. Dalam firman ini sangat jelas dikatakan bahawa dia mahu kita menjadi seperti, saya tak kata kita physically jadi seperti domba lah, tapi dia mahu kita mencontohi domba ini. Okay. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dapat mendengar suara Tuhan dan kita juga mengenal Tuhan dan kita mengikut dia. Okay. Sebab itu Tuhan Yesus adalah
orang gembala yang baik, okay? Dan dia mahu kita sebagai dombanya mengikut dia, mendengarkan dia, kerana dia akan selalu menjaga kita. Okay? Okay. Dia bagaimanakah Yesus sebagai gembala kita? Macam inilah dia sebagai gembala kita, dia akan selalu menjaga kita, dia akan selalu bersama dengan kita, dia sangat baik dengan kita, dia menyayangi kita. Okay. So semua ini seperti gembala yang di dunia. Okay. Begitu juga Tuhan Yesus. Okay. Perumpamaan macam itulah. Okay. Jadi kita sebagai domba, kita juga mahu mempercayai gembala kita. Okay. Kita mahu mempercayai Tuhan Yesus dan mahu berada dekat dengan dia. Okay. Dan selain itu, kita mahu mengenali suara Tuhan. Kamu mahu tak dengar suara Tuhan? Apabila kamu talkingkan, berendam. Saya percaya kamu sekarang sudah ada pengalaman itu kan? Sudah ada pengalaman yang di mana kamu dapat mendengar suara Tuhan sendiri. Mungkin kamu kurang pasti, tapi cikgu percaya macam Sarah, Ria memang sudah mengalami Tuhan kan? Mungkin bagi Mia belum paham lagi, tapi Mia, kamu pernah berendam di dalam Tuhan kan? Lah, macam mana kamu buat tu saya nak? Tiba ada domba, okay? Tuhan adalah a good shepherd. Tuhan Yesus adalah seorang gembala yang baik. Okay. Hari ini apabila kita belajar daripada firman dia, apabila kita belajar daripada, sebenarnya objektif kita adalah belajar mengenai firman ini. Okay. Kita mahu mengetahui sebagai domba Tuhan. Kita mahu mendengar suaranya. Okay. Kenapa kita dipanggil domba? Okay. Ini adalah satu perumpamaan. Okay. Kerana Tuhan Yesus menjaga kita. Seperti mana gembala yang tadi itu dia menjaga domba-dombanya, begitu juga Tuhan Yesus menjaga kita. Okay. Untuk senang mengaitkan konteks pada masa Tuhan Yesus berkata. Sebab itu dia berkata, domba-dombaku. Dia mengatakan firman ni lah. Okay. Jadi, bagaimana kita mahu tahu bahawa itu adalah suara Tuhan? Cikgu stop share screen dulu. Cikgu nak dengar daripada kamu semua. Bagaimana kamu tahu itu adalah suara Tuhan itu? Kamu rasa? Mia, jangan bergaduh dengan adik. Okay. Sarah, bila kamu talking kan, macam mana kamu tahu itu adalah suara Tuhan? Pernah tak kamu ada kesaksian mengenai perkara macam ni lah? Bila kamu talking, lepas tu kamu ada kesaksian, ada dapat dengar suara Tuhan. Pernah tak? Pernah tak? Tak pernah. Ya. Ria? Bagaimana dengan Ria pula? Ria, calling for Ria. Panggilan untuk Ria. Ria. Ambil. Dia punya game tadi dia ada. Kalau dia line tak okey ke? Apa? Okey, jadi cikgu share balik slide cikgu. Okey. Bagaimana kita mengetahui itu adalah suara Tuhan? Apabila kamu rasa ianya memang datang daripada hati kamu. Maksudnya apabila kamu talking kan, lepas tu kamu tanya, Tuhan apa yang kamu fikir tentang saya hari ini? Then kamu tutup mata lah, then ianya akan keluar. Cikgu pun tak dapat bagi tahu bagaimana sebenarnya, sebab ianya perlu dialami
setiap orang lain pengalaman dengan Tuhan. Okay? Dan saya percaya Sarah dengan Ria dengan Mia pun akan mengalami Tuhan dengan cara yang lain. Okay? Tapi satu yang pasti ianya kita dapat rasa di dalam hati kita, okay? Kita dapat tahu ianya betul daripada Tuhan. Okay? Dan apabila kita merasakan suara itu kan, kita berasa aman, okay? Aman, damai dan bersenang. Okay? Kalau kamu rasa takut ataupun kamu takut dan tidak aman macam itu bukan daripada Tuhan. Okay? Macam sesuatu, sebab macam yang cikgu katakan tadi, seorang gembala dia baik kan. Jadi bila gembala berkatakan, dia tidak pernah berkata yang tidak baik. Okay? Begitu juga dengan Tuhan. Okay? Tuhan kita bila dia bersuara, bila dia mengatakan sesuatu kepada kamu, dia pasti akan mengatakan perkara yang baik. Okay? Dia tidak pernah begitu, kamu ni, tak. Dia pasti akan mengatakan sesuatu yang baiklah, yang membuatkan kamu rasa tenang dan aman. Okay? Bila Tuhan berkata. Okay? Dan suara Tuhan ataupun Tuhan itu bila dia berkata, ianya tidak pernah lari daripada firman Tuhan. Okay? Mungkin kadang-kadang tiba-tiba bila kamu tengah berdoa kan, keluar firman Tuhan. Apa firman Tuhan yang tu? Bergembiralah ataupun I am the way, the truth and the life, macam tu. Ataupun be still and know that I am God. Okay, apabila firman itu muncul di dalam kepala kamu, itu adalah salah satu bagaimana Tuhan itu berkata-kata kepada kamu. Okay, sebenarnya cikgu ada satu pengalaman lah. Masa tu cikgu nervous. Saya rasa cikgu pernah sharekan inilah. Masa tu cikgu sangat takut sebab tengah nak ujian memadukan. Tapi betul tiba-tiba kan masa cikgu berdoa tu tiba-tiba keluar firman Tuhan yang ni tadilah. Be still and know that I am God. Okay, berdiamlah dan mengetahui saya adalah Tuhan. Kan masa tu semua ketakutan cikgu tiba-tiba hilang. Lepas tu memang sebab cikgu tahu bahawa Tuhan itu berserta dengan cikgu dan cikgu tak perlu takut. Okay? Jadi itu adalah salah satu bagaimana pengalaman cikgu mendengar. Mungkin ianya tidak dikatakan mendengar macam yang kamu dengar cikgu cakap sekarang kan. Bukan. Mungkin ianya Tuhan dia ada pelbagai cara lah. Tapi kamu tahu ianya adalah dari Tuhan. Apabila ianya selari dengan firman Tuhan dan kamu berasa aman, damai dan senang. Dan kamu tahu apabila Tuhan bersuara, pasti akan ada mujizat yang terjadi ataupun ada bukan babi. Pasti akan ada mujizat ataupun kamu akan rasa lebih bersemangat. Okay? Kamu akan rasa lebih disayangi. Okay? Dan pengalaman cikgu yang terbaru bila cikgu talking, cikgu dapat rasakan sebenarnya Tuhan tu dia merindui hubungan kita bersama dengan dia. Okay. Ini adalah penutup daripada hari ini. Jadi konklusinya, apabila kamu meluangkan banyak masa kan dengan orang tu, kamu akan tahu, kamu akan mengetahui banyak perkara tentang orang itu. Okay. Begitu juga dengan Tuhan. Apabila kamu banyak meluangkan masa dengan Tuhan, kamu pasti akan dapat mendengar suara Tuhan. Okay? Kunci dia di situlah. Kalau kamu mahu mendengar lebih lagi suara Tuhan kan, kamu kenalah pergi mencari dia lah. Kalau kita tak mencari dia, macam mana dia nak berkata kepada kita. Okay? Dan apabila kamu selalu bersoking, mungkin kali pertama, kali kedua, tak ada apa-apa pun, apalah cikgu ni. Cikgu cakap ada dengar suara Tuhan, tapi tak ada pun. Jangan berhenti di situ, okay? Jangan pada kali pertama tiada dan kamu terus berputus asa. Tidak. Okay? Sebenarnya Tuhan juga melihat kesetiaan kita untuk mencari dia. Okay? Dan pasti apabila kamu banyak meluangkan masa dan kamu sudah pun
tahu mendengar. Oh, ini adalah suara Tuhan. Okay. Ini adalah betul daripada Tuhan. Bila itu berlakukan, ianya lepas tu memang sangat senang untuk kamu mendengar, mengecam lah, itu adalah dari Tuhan. Okay. Macam kita main game tadi kan? Ya. Okay. Macam kita main game tadi kan? Mula-mula bila ada suara haiwan tu tadi kan? Macam ni haiwan apa ni? Tapi bila kita sudah dengar suara tu tadi kan, baru kita tahu, oh, so lain kali kita pun tahu itu adalah suara haiwan itu tadi. Okay, itu juga dengan kita. Okay, jika kita mahu mengecam suara Tuhan, okay, menjadi domba yang baik, okay, seperti kambing biri domba itu tadi, kambing biri itu. Kali je gembala panggil, kita tahu itu adalah gembala. Okay, kita perlulah meluangkan banyak masa dengan Tuhan. Okay. Dan semestinya mungkin kamu tidak mendengar secara fizikal, tapi apabila firman Tuhan datang ataupun kamu berasa aman, damai, itu adalah daripada Tuhan. Okay. Sebab kita dengan Tuhan adalah sama roh. Okay. Kita adalah ada roh yang datang daripada Tuhan. Okay. Di dalam kita sudah ada roh dari Tuhan. Okay. Sebab itu, apabila kita berdoa, sebenarnya roh kita makin bersatu dengan Tuhan dan ianya akan selaras. Okay. Dan bila selaras, kita dapat mendengar daripada Tuhan. Okay. Dan ini adalah konklusi hari ini. Okay. Ini adalah firman-Nya. Mari kita, kalau kamu nak tulis pun boleh tulis, okay, kerana ini adalah memory verse, okay, ayat hafalan. Kalau kamu boleh ingat, lagi bagus. Okay. Mia nak tulis? Okay, Mia nak tulis. Okay, kamu boleh tulis ni. Okay. Sekarang kita, sebab masa masih banyak lagi, ada 7 minit. Okay. Minggu depan kamu tidak akan ada kelas PKC. Okay. Tiada hopkit minggu depan. Minggu depan adalah offline teaching. Jadi sebenarnya cikgu tak adalah prepare apa-apa. Tapi kalau kamu memandangkan minggu depan free, kamu boleh gunakan masa ini untuk bersoking dengan Tuhan. Okay. Macam pagi inilah kamu bangun. Lepas tu kamu pergi ke tempat yang selesa yang kamu boleh berendam dengan Tuhan, and then tanyakan kepada Tuhan apa yang Dia mahu katakan kepada kamu. Okay. Dan cikgu percaya kamu akan mendengar banyak perkara yang menarik. Okay. Selalu kalau sekarang cikgu bersoking kan, memang actually cikgu pun sudah lama tidak bersoking. Tapi apabila setiap kali cikgu bersoking kan, jadi cikgu rasakan memang Tuhan Bapa tu merindukan kita. Okay? Dia sangat ingin meluangkan masa dengan kita. Dia mahu tahu apa yang terjadi di dalam hidup kita. Dan dia mahu kita berkongsi dengan dia. Okay? Cikgu nampak dia. Ria, where are you Ria? Kenapa senyap sangat hari ni Ria? Ria? Nama? Ria hilang ke apa? Okay. Sementara masa ada 5 minit. Ada apa-apa soalan tak yang kamu nak tanya cikgu? Tak ada? Sarah faham ke hari ni punya pengajaran? Apa tajuk dia tadi? Apa tajuk dia Sarah? Tajuk? Tajuk kita hari ni. Tajuk saya tak ingat tapi saya faham. Tajuk dia ni. Domba tahu suara gembala. Itu je tajuk hari ni. Saya kat sini tengah hujan. Oh ya. Kami sini mendung. Oh. Bedau hujan.
Sementara kita masih ada masa. Mia sudah habis salin? Mia dah habis salin? Okay. Sementara tu cikgu prepare dulu. Dah. Wah, cepatnya. Yohanes 10 ayat 27. Okay. Lepas ni nanti minggu depan saya ada pengajaran. Tapi minggu depan lagi kamu akan bersoking. Okay. Kamu akan ada masa untuk berendam bersamalah dalam sesi Zoom macam ni. Aku rasa lah macam ni. Okay. Dan kamu akan berendam sekali dengan cikgu. Cikgu yang mengajar pada masa itu. Tapi bukan saya lah rasanya. Ya. Bukan cikgu masa itu. Akan ada orang cikgu lain yang akan mengajar kamu. Ni ada. Alright. Okay. Cikgu tutup Okay. Mari kita tengok video yang lain. Video lain. Mana dia? Alamak. Kat mana? Share dulu. Share. Boleh dengar tak? Saya dengar. Alamak. Sharing. Share lagi. Kita share. Share lagi. Gathering the sheep would have been a huge community event, with whole villages ascending the mountain. But now it's left to Gwyn and a handful of neighbours to gather 3,000 acres of sheer mountainside. Ini adalah bagaimana kerja domba yang betul-betul. One thing hasn't changed though, the shepherd's reliance on his oldest companion. The basic commands for dogs.